Assalamualaikum, Malay Vanakkam, Kewelai Pentaca Bangsa Hao. Terima kasih pimpinan-pimpinan YB daripada persekutuan, juga daripada state, dan yang istimewa tuan-tuan pada malam ini yang bersama-sama dalam jelajah penerangan dan pencerahan Pakatan Harapan. Khabare orang hijau, khabare orang Asam Jawa, apa kabar orang Jeram, apa kabar orang Kuala Selangor. Terima kasih tuan-tuan. Kalau beginilah turn out kita. Kita berikan tepukan kepada Yang Berhormat Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syarif. Tuan-tuan, ya, kita dikatakan kalah. Siri kekalahan kita di Johor, Melaka. Antara puncanya adalah faktor keluar mengundi yang kita sangat terjejas. Tapi pada malam ini tuan-tuan, kalau beginilah caranya untuk tuan-tuan membuktikan komitmen kepada Pakatan Harapan, kita harus mencapai 80% keluar mengundi untuk memastikan Pakatan Harapan kembali ke Putrajaya. Kita, tuan-tuan, inilah yang paling digeruni. Sengaja mereka memaksa rakyat keluar untuk membuang undi dalam keadaan tengkujuh. Punya risiko yang besar. Mereka lupa apabila berlaku banjir besar, 53 warga Malaysia maut. Itu tidak termasuk 37,000 yang maut akibat pandemik atas kepincangan urusan pandemik. Khasnya datangnya vaksin yang lambat, tuan-tuan. Namun, kalau beginilah tuan-tuan tunjukkan kepercayaan dan komitmen kita untuk memastikan kita menang. Kemenangan Pakatan Harapan memerlukan turn out ataupun keluar peratus mengundi tak kurang daripada 80%. Boleh tak boleh? Tuan-tuan, kerana tuan-tuan yang mengundi kami. Lantas kami diberikan peluang walaupun 22 bulan. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perhatikan satu persatu daripada reformasi yang telah kita lakukan. Paling tidaknya tuan-tuan, hari ini kita boleh mengangkat satu kejayaan. Sebab apa? Sebab kleptokrat utama di dunia, the heist of the century, rompakan paling besar yang dilakukan oleh the plundering idiot yang disebutkan oleh media barat. Hari ini, kerana tuan-tuan keluar mengundilah pada 2018, hari ini di penjara 12 tahun dan 210 juta. Bayangkan, hari ini juga istrinya dalam sebelah kaki dia masuk penjara, tuan-tuan. Tak kurang daripada 10 tahun. Dan dengan penalti sebanyak 970 juta. 5 kali ganda suapan yang dilakukan. Tuan-tuan bayangkan. Andainya bukan 22 bulan. Andainya 60 bulan, 5 tahun. 5 tahun kita mentadbir Putrajaya. Seluruh negara ini, insya-Allah boleh kita bersihkan akan segala kleptokrasi, penyangga, penyamun, pencuri yang dapat kita bersihkan negara ini. Boleh tuan-tuan? Sebabnya itulah dalam 22 bulan Pakatan Harapan mengangkat persepsi indeks rasuah negara. Daripada tangga 62, kita melonjak terus kepada tangga 52. 10 mata tangga dalam 22 bulan, tuan-tuan. Satu kejayaan yang sangat cemerlang, yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana kerajaan. Selepas daripada itu, menjunam kembali pada tahun 2021 ke tangga 62 kembali. Tuan-tuan, apa maksudnya semua ini? Ini bukan hanya angka yang kita sebut. Tuan-tuan tahu betapa mustahaknya sebuah kerajaan yang dipimpin oleh apa yang dikatakan sebagai kepimpinan yang wibawa, pimpinan yang telus, kepimpinan yang mempunyai kompetensi, keupayaan eksekutif. Tuan-tuan tahu, yang tidak masuk akibatnya rasuah adalah pelaburan asing langsung. FDI. Kesan daripada rasuah bukan hanya, saya sebutkan ini, disebutkan oleh Tan Sri Amrin Buang. Setiap tahun 30% daripada
perolehan kerajaan tiris bocor. Dan akibat daripada itu kita boleh hetong-hetong. Tak kurang daripada 30 bilion hingga 60 bilion yang tiris setiap tahun. Akibatnya kita ternapi untuk membina sekolah, hospital, apapun infrastrukturnya. Kerana apa? Kerana kerajaan yang sangat syarat dan sinonim dengan korupsi, rasuah, salah guna kuasa, pengubahan wang haram. Tuan-tuan cuba bayangkan. Mantan bos kau, bukan bos aku. Bos kau disabit kesalahan 3 kali. Mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, dan mahkamah persekutuan. Ketiga-tiga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab jelas. Ya. Kenapa tuan-tuan? Kerana jelasnya kesalahan yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri ini. Kita berikan tepukan kepada Presiden Amanah Abang Mat Sabo. Tuan-tuan, saya ingin sebutkan paling aib bagi UMNO, paling sedih bagi UMNO, disabitkan kesalahan seorang mantan Perdana Menteri. Bila tuan-tuan, bila Perdana Menteri itu adalah seorang UMNO sebagai Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab menunjukkan kekuatan rakyat. Rakyat yang apabila sudah diberikan pengupayaan, empowerment, apabila institusi-institusi negara kembali pulih, siapapun, kita ingatkan, siapapun yang menjadi Perdana Menteri, jangan ingat anda boleh beraja di mata di bertahta di hati. Hari ini merengkok dalam penjara. Inilah yang kita maksudkan. Tuan-tuan, perang terhadap rasuah dijalankan dan dilancarkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Sejak sedari hari pertama lagi. Ini Menteri Pertahanan yang telah memulakan Tan Sri Amring Buang di Literal Combat Ship LCS yang hari ini akan merupakan isu yang paling besar. Kita berikan tepukan kepada Abang Mat yang memulakan komision yang akhirnya membuktikan bilion ringgit hangus, tiris, bocor kerana pembelian LCS ini tuan-tuan. Itu hanya secebisnya. Lalu tuan-tuan, kali ini saya sebutkan dalam 25 hari ini, countdown ini tuan-tuan. Saya ingatkan tuan-tuan, inilah peluang untuk rakyat Malaysia sama ada membuat langkah ke hadapan, the great march back, the great march forward, langkah ke depan untuk terus kita bina negara kita ini semula, atau kita mengambil langkah ke belakang dengan tuan-tuan berikan kemenangan kepada UMNO Barisan Nasional dan kuncu-kuncunya. Sanggup ke tuan-tuan? Sanggup ke tuan-tuan? Sanggup ke tuan-tuan saksikan? Pastinya tidak. Lalu atas tuan-tuanlah. Sebab itu saya panggil anak-anak muda, first time voter undi 18, daripada kawan-kawan daripada muda dan yang lain. Bersediakah untuk mengundi? Bersediakah? Bersediakah untuk menolak sama ada BN, PN dan segalanya? Kerana mereka, tuan-tuan, seandainya BN bergabung dengan PN selepas pilihan raya, apa yang kita dapat? Kita dapat kembali kerajaan yang ada hari ini. Inilah dia kerajaan yang membawa kerosakan di negara kita ini. Mereka lah hari ini kerajaan. Lantas, kalau tuan-tuan enggan untuk keluar mengundi, kita akan melangkah ke belakang dengan tuan-tuan berikan kembali Putrajaya kepada kuncu-kuncu kleptokrat, kuncu-kuncu penyamar dan pencuri. Apakah tuan-tuan bersedia untuk menyaksikan kerajaan ini hancur kerana mereka? Pastinya tidak. Lalu tuan-tuan, kami Pakatan Harapan mengemukakan agenda membina semula negara. Berdasarkan apa? Berdasarkan pemberantasan habis-habisan rasuah. Kerana rasuah merosakkan ekonomi. Rasuah merosakkan ekonomi di samping ekonomi yang mereka salah urus hari ini. Sebab itu kita menyaksikan kadar inflasi yang begitu tinggi. Kita menyaksikan inflasi yang begitu tinggi bukan kerana perang Ukraine-Rusia. Ianya adalah akibat daripada kepincangan mengurus nilai mata wang kita. Apabila mata wang terus menjunam jatuh, maka
there is import inflation. Ataupun barang-barang yang kita perlukan, kita import daripada luar. Terus akan memberikan satu tekanan kepada rakyat kerana inflasi. Tuan-tuan, bersekali dengan rasuah dan ekonomi yang disalah urus. Saya memohon kepada tuan-tuan, memandang kepada kami sebagai penyelesaiannya. Bukan hanya dari sudut ekonomi, tetapi dari sudut politik, dari sudut perpaduan kaum. Karena inilah pakatan yang merupakan the first experiment, political experiment in 7 decades. Atas apa? Kerajaan yang benar-benar inklusif, yang meraihkan kepelbagaian kaum, agama dan budaya sebagai satu yang merupakan kekuatan bagi Malaysia dan bukan sebaliknya. Mereka mengadu domba hal-hal agama perkauman. Pastikan Pakatan Harapan tuan-tuan tidak ada agenda seperti itu. Khasnya amanah yang menjadi tunggak kekuatan Islam dalam Pakatan Harapan. Kita mengangkat dan menjulang tinggi, artinya meraihkan kepelbagaian dan kesatuan dalam kepelbagaian. Saya hanya mampu untuk mengungkapkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Dan ini adalah sangat penting. Parti lama saya tak faham ini. Parti yang kononnya menolak kami, iaitu Bersatu dan pimpinannya, juga tak faham ini. Hari ini mereka masih mengadu domba akan kaum Cina khasnya DAP, yang kononnya akan menjatuhkan orang Islam dan juga orang Melayu, tuan-tuan. Allah menyebutkan, dengar baik-baik. Kalaulah yang dikatakan penyatuan ummah itu hanya penyatuan satu agama, satu kaum, ia jelas merupakan satu kesalahan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran, walau syaa rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah walakinna Allah, akan tetapi Allah menjadikan liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ayat yang selalu dibaca oleh presiden saya. Kalau Allah mau, Allah jadikan semua kita ini satu kaum, satu budaya, satu bangsa saja. Kan mudah. Tetapi kata Allah, Allah jadikan kepelbagaian ini. Dan inilah kepelbagaian yang akan menyaksikan Pakatan Harapan meraihkan dan menjadikan negara bangsa ini mengangkat kemuliaan insan. Semua insan, bukan hanya orang Melayu, orang Islam, tetapi semuanya. Karena itulah anjuran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mereka tidak ada ini. Mereka tidak paham ini. Dalam kononnya mereka memperjuangkan Islam. Mereka sebenarnya bertentangan dengan prinsip Islam ini. Saya kemukakan sekali lagi. Pakatan Harapan adalah the only political experiment. Inilah dia, Pakatan Harapan, yang cuba mengangkat sebenar-benarnya sebuah negara bangsa yang kembali menunjukkan betapa Rasulullah SAW mengangkat Madinah yang punya kepelbagaian agama budaya sebagai satu negara bangsa ataupun satu Medina society, the Medina state. Kami Pakatan Harapan khasnya daripada amanah, kita mengangkat konsep ini yang sebenarnya. Then we become an inclusive government yang meraihkan semua perbezaan dan tidak menggunakan itu untuk melakukan diskriminasi, kezaliman terhadap kaum lain, budaya lain dan agama lain. Sangat bertentangan dengan mereka. Itulah tuan-tuan yang saya ingin sebutkan sedikit sebelum saya disuruh berhenti. Ya, saya punya banyak lagi isu-isu. Sama ada isu-isu kesihatan. Isu-isu kesihatan dalam 22 bulan, tuan-tuan. Saya mengemukakan 22 inisiatif dalam 22 bulan, dan tuan-tuan boleh saksikan. Nanti kita akan buatkan laporan record book seorang mantan Menteri Kesihatan. Antara lainnya diangkat oleh Menteri Kesihatan hari ini. Contohnya PKB40. PKB40 pernah disebutkan oleh mantan menteri ini. Semasa dia pembangkang. Dia bangun berucap. Dia kata, this is a game changer. Inilah yang akan merubahkan watak dan wajah sistem dan delivery penghantaran sebuah sistem kesihatan yang menumpu kepada health care dan bukan sick care, preventive medicine, preventive promotive. Dan inilah dia
asas pemikiran saya yang diangkat oleh Menteri Kesihatan hari ini. Tak kira lah tuan-tuan. Dia boleh ciplak semuanya. Dia punya white paper itu adalah a rehash of policy-policy yang telah saya bentangkan pada 24 Disember kepada Tun. Saya sengaja untuk menyebutkan pada beliau, jangan mempolitikkan kesihatan. Sebab itu, ya saya nampak last sentence. Sebab itu tuan-tuan, andainya Pakatan Harapan kembali, saya tidak semestinya menjadi Menteri Kesihatan. Tapi saya mau kesihatan rakyat sehat bersama menjadi trust kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Seperti mana ekonomi, seperti mana politik, seperti mana institusi-institusi kerajaan yang akan kukuh kita kembalikan untuk kita great march forward, untuk kita terus maju ke depan dan bukan berpatah balik ke belakang seperti mana yang dimaukan oleh UMNO Barisan Nasional. Boleh tuan-tuan? Kita boleh? Kita wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Dato' Seri Dr. Zulkifli